warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni kita bertemu dalam lepak maqasid yang ke-12 malam ni. Kita bersama dengan Dr. Mujahid, ahli Parlimen Perkhidmatan AJK PAS Pusat. Dan malam ni kita bincang satu tajuk yang mungkin agak kontroversi dan ada orang marah. Tajuk je lah masa depan pemimpin PAS antara konservatif dan progresif. Dan pada malam ni kita minta Dr. Mujahid akan bentang idea dan pandangannya. Dan kita punya lepak maqasid punya cara, style lepak maqasid ni pembentangan idea dalam 20 minit sahaja. Lepas tu kita akan ada soal jawab ataupun kita ada pro idea dan kita ada cadangan ataupun kadang-kadang ada orang yang timbulkan soalan kepada Dr. Mujahid tetapi tak spesifiknya Dr. Mujahid jawab. Kadang-kadang ada di kalangan kita nak tolong jawab pun boleh. Dan boleh dialog antara satu dengan yang lain. Maksudnya kalau ada orang timbulkan satu soalan pada Dr. Mujahid, hamba Allah seorang ni jawab, lepas tu ada seorang lagi nak kritik balas, dia boleh balas di antara dua walaupun tidak melibatkan Dr. Mujahid lah. Tu konsep kita insyaAllah. Yang seterusnya nak cadangkan supaya kita tak perlu malu nak tanya. Nak tanya tu angkat tangan, nak terus hantar bagi mikrofon je lah insyaAllah. InsyaAllah. Jadi rasa kita tak payah lengah-lengahkan, kita terus pada Dr. Mujahid lah. Fadhal masyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih kepada Wan Ji selaku moderator pada malam ini. Tajuk yang diberikan pada saya iaitu pemimpin PAS masa depan antara progresif dan konservatif. Saya dalam masa 20 minit pembentangan ini ingin bagi dulu apakah idea yang ada dalam konteks progresif dengan konservatif ini. Pertama, dia didasari oleh tanggapan bahawa tidak mungkin semua kita bersetuju atas satu perkara. Itu basic idea dia di situ. Dan ini tidak bertentangan dengan kaedah Islam itu sendiri. Kerana kepelbagaian itu sendiri adalah merupakan satu petanda daripada kebesaran Allah SWT. Dalam ayat yang menyebut walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afatukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau dikehendaki oleh Tuhanmu, hai Muhammad, maka semua orang akan jadi Islam maka. Apa kamu mau memaksa orang supaya menjadi orang yang beriman? Adalah ayat yang lain Allah kata walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah kehendaki, dia jadikan kamu ummah di sini makna millat, ya, satu agama, tapi kamu sentiasa berterusan berbeza pendapat hatta dalam soal agama itu sendiri. Jadi kalaulah dalam soal agama ada kepelbagaian dan dia disahkan kewujudan dia oleh Allah sendiri, apatah lagi dalam konteks pemikiran yang sifatnya ijtihadi dan kerananya juga adanya satu ruang, ya, yang dipakai dalam memahami sesuatu hukum itu, iaitu menurut kaedah ijtihad. Kerana asas kepada konsep ini ialah kepelbagaian pandangan, pendapat dan sebagainya. Kalau kita boleh ambil berlaku pada zaman Rasulullah SAW ni, tentang satu perkataan, satu perintah yang sama tapi difahami oleh orang dalam pahaman yang berbeza. La yusalliyanna ahadakum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kamu semayang asar melainkan di Bani Quraidah. Hadis ini Nabi sebut balik daripada perang Ahzab. Masa mereka dalam keadaan keletihan lagi, timbul masalah di Bani Quraidah. Jadi Nabi SAW kata pagi habis perang hari itu, Nabi terus perintahkan la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah.
jangan siapa-siapa di kalangan kamu solat asar melainkan di Bani Quraidah. Lalu mereka yang mengikuti perintah itu antara lainnya ialah yang agak terlambat. Lalu masuk waktu asar, maka orang ni kata kita kena solat asar, dah masuk waktu. Lalu dia kata, Nabi kata semayang di Bani Quraidah. Jadi akhirnya yang nak semayang kerana waktu lebih utama diikuti, dengan satu lagi merasakan perintah Nabi itu lebih utama dalam bab ini. Maka akhirnya ada yang sembahyang asar kerana masuk waktu, ada yang tangguh asarnya hingga terlepas asarnya. Maka diadu kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak menyalahkan mereka yang menerima arahan yang sama tetapi menanggap dengan perbezaan pandangan terhadap satu nas yang sama. Kalau kita nak buka fiqh lagi, wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu. Ada yang kata setengah kepala, ada yang kata semua kepala, ada yang kata 3 helai pun dah mencukupi. Maka mereka berdebat tentang soal wamsahu biru'usikum itu ba'du ru'us ke atau macam mana. So ini hatta teks Al-Quran itu sendiri terdedah daripada satu teks yang semua orang baca sama, tapi tanggapan dia berbeza dan tidak ada siapa yang dikatakan bersalah. Kerana itu adalah antara kelebihan yang diberi oleh Allah SWT apabila manusia dalam hal-hal yang memang sengaja diberikan pendedahan berbagai tanggapan, itu adalah sebenarnya sebagai rahmat kepada umat ini. Baik, saya terpaksa mula situ kerana saya nak menjelaskan tentang progresif dengan dengan konservatif. Dia punya underlying konsep dia adalah di situ. Pemikiran yang mendasarinya adalah di situ. Apatah lagi apabila kita melihat dalam konteks sebuah parti politik, ya? Dan siasah ini dia banyak duduk di dalam bab ijtihadat, ya? Dalam bab-bab ijtihadat, khususnya dalam soal-soal masalah, ya? Khususnya dalam soal maslahat, ya? Maka tentulah berbagai pandangan dan pendapat muncul. Apatah lagi nak run satu organisasi parti politik, maka tentu di sana ada perbezaan pandangan yang bagi setengah orang sama ada sengaja atau tidak memberi makna yang cukup sempit, iaitu ulama versus profesional, which is not true at all. Saya telah tulis artikel ni dalam blog saya bahawa isunya bukan ulama dengan profesional, isunya ialah antara progresif dengan konservatif, atau saya namakan sebagai reformis dengan konservatif. Dan ini saya nak ambil daripada literatur barat, ya, literatur barat yang memulakan satu istilah, ya, di dalam politik ini dinamakan sebagai leftist dengan rightist. Kalau kita pernah dengar, ya, kelompok kiri dan kelompok kanan, dia ada sejarah dia sebenarnya, dan ia lahir daripada tanggapan kepada satu perjuangan yang sama-sama mereka perjuangkan, iaitu revolusi Perancis. Tetapi kemudian timbul soal bagaimanakah revolusi itu nak diteruskan, diisi. Maka dalam salah satu daripada perbincangan mereka ialah tentang kelompok yang mahu mengekalkan kuasa ataupun memberikan kuasa kepada raja dan juga agama, dan satu lagi kelompok yang mahukan sesuatu yang agak progresif, sesuatu yang lebih mencabar, keluar daripada kerangka itu. Maka lahirlah pada awalnya istilah rightist, iaitu orang yang nak mengekalkan rejim yang lama dengan pahaman yang lama, dengan leftist, iaitu orang yang nak kepada satu pembaruan. Itu originally the word leftist dengan rightist appear in the political dictums apabila kita baca literature politik barat. Tetapi dalam tu dikaitkan leftist ialah mereka yang dikatakan sebagai reformis, sedangkan right adalah mereka yang dikatakan konservatif, nak mengekalkan yang lama. Sehinggalah berkembang istilah itu, ada timbul antara tengah-tengah tu sentris ataupun diistilahkan sebagai moderate, ya? Dan kemudian kekallah istilah leftist dengan rightist dengan segala deskripsinya kepada maksud konservatif dengan progresif, reformis, moderate dan sebagainya kepada makna masing-masing.
Mungkin orang rightis melihat orang leftis ni konservatif, dia yang lebih tapi yang penting saya nak gambarkan, ini adalah dynamism, ini adalah dinamika sebuah parti politik yang mempunyai pandangan berbeza-beza terhadap satu benda yang mereka setuju, iaitu dalam konteks kita ni parti Islam sebenarnya PAS. Cuma dia melihat rasional keberlangsungan, rasional kewujudan dia, rasional segala apa yang memberi kesan kepada dia hari ini antara dua. Mereka yang progresif, yang mau melihat ke depan, mereka yang konservatif, yang mungkin bagi setengah orang tidak setuju dengan ungkapan saya, tapi saya menamakan tu hanya sekadar nak bagi satu backdrop kepada perkembangan dinamika ini. Maka yang konservatif menyatakan status quo. Maka itu lahirlah Bina Ulama dan sebagainya. Yang reformis kata kita kena pergi beyond, kita kena pergi jauh lagi, kita kena. Maka timbul dalam konteks itu perbalahan dan perdebatan panas seperti demokrasi bagaimana, masyarakat sivil bagaimana, plurality politik bagaimana, kelompok-kelompok berbagai bagaimana, golongan liberal, golongan sosialis, golongan golongan leftis, golongan anarki contohnya. Ada anarki sini. Jadi itulah dinamik dia sebenarnya. So dalam konteks ini bagaimana mereka harus berdiri? Adakah kita mengekalkan status quo dengan tanggapan yang statik seperti mana dulu, ataukah kita melanggani perkara itu dengan satu pemikiran yang lebih ke depan? Dan untuk melakukan itu perlu ada reform dalam pemikiran, reform dalam macam mana nak merasionalkan, bawa sebagai backdrop dia, ya. Kepimpinan ulama itu something absolute ke? Kita tak boleh bincang ke? Maka perdebatan dari segi historical bagaimana. So itulah dinamik dia. Ya, tidak ketinggalan dalam dinamika ini. We are talking about competition. Kita bercakap tentang competition di dalam parti politik. Selagi namanya parti politik, ada competition. Ya, competition yang menyatakan bahawa dia lebih layak duduk di depan. Yang ini kata dia lebih layak. Maka competition itu sebenarnya mewakili satu persaingan yang dalam tulisan saya menyatakan berita baiknya ialah kedua-duanya mahu supaya PAS maju. Cuma dalam perspektif yang berbeza. Itulah backdrop progresif dengan konservatif, yang maknanya tadi konserv ialah memelihara apa yang ada, yakni status quo, dan progresif ataupun reformis itu, dan ada istilah kataan kita dengan radikal. Radikal itu mereka yang leftis yang merasakan semua ni tak betul, dia je yang betul, buat satu benda baru pun. Itu istilah radikal mula muncul. Jadi para peserta sekalian, saya melihatnya secara positif sebagai orang yang buat tesis kajian konflik organisasi parti politik. Itu tesis PhD saya melihat bahawa within any conflicts there is always opportunities to create change. Dan bila saya kaitkan dengan sejarah PAS, maka lahirlah teori keluk pertama, keluk kedua, dan as you are witnessing now and as we are discussing now, it is actually the emergence of the third curve di dalam parti. So itu dah 20 minit dah? Belum. Setengah. Okey. Saya jarang bercakap dalam masa yang singkat begini. Lahirlah konsep macam mana kita nak membaiki parti. Saya nak dedicate 10 minit akhir ni ialah apa pandangan saya. Okey, orang boleh kata saya reformis, orang boleh kata saya ni progresif, orang boleh kata saya ni liberal, orang boleh kata saya ni apa saja, fine. Tapi apa yang saya yakini ialah pertama, kejelasan fikrah ataupun kejelasan idea saya tentang semua ini. Nombor satu, kita ada satu benda yang cukup sukar dilakukan oleh gerakan Islaman mana saja, iaitu antara mengekalkan prinsip dengan menyesuaikan keadaan. Bainat thabat wal muruna, iaitu antara prinsip dan flexibility. Mana kita nak define yang boleh fleksibel itu,
Mana yang kita nak define, yang tak boleh kita nak fleksibel itu. Ini satu seni yang sukar. Dia bukan to choose benda yang orang kata mudah begitu. Antara flexibility dengan prinsip itu ada pula tengah-tengah antara yang agak keliru, samar antara dua itu. Jadi bagi saya, segala apa yang orang katakan pada saya dalam tulisan saya, dalam pemikiran saya, adalah sebenarnya usaha untuk mengimbangi antara prinsip dan juga flexibility itu. Dengan kata lain, saya bukan orang yang tidak ada prinsip. Saya cuma memikirkan bagaimana ruang legar flexibility itu boleh saya gunakan. Dan ini tidak lari daripada konsep yang diperkenalkan oleh pemikir-pemikir lebih awal dalam konteks demokrasi dan Islam, seperti Rashid Ghannouchi, ya, yang menggambarkan sebagai satu space yang dikatakan sebagai vacuum, ya, farah, di mana space itu cukup luas, ruang untuk berfikir itu cukup luas diberikan oleh Islam. Jadi bermakna prinsip saya dalam melihat semua ini ialah berdasarkan kepada bagaimana harus saya mencari keseimbangan itu. How do I get the balance between what is prinsip, what are the thawabits. Thawabits are the permanentability which cannot be changed, and what are the mutaghayyirat, the changeable, yang boleh berubah. Dan saya rasa kita tak boleh ambil benda ini simplistic. Kita tak boleh ambil sampai, oh ni liberal. Kita tak boleh ambil sampai, oh yang ni tak boleh makan. Tak boleh. Kita kena betul-betul menekuni, ya, dalam mencari point of balance between thawabit and mutaghayyirat, the permanentable and the changeable itu, dalam kita mengenali mana yang bisa kita olah, mana yang tidak bisa kita olah. Dan bagi saya tidak ada masalah untuk melakukan balance ini, kerana saya yakin lebih-lebih awal lagi bahawa Islam itu sendiri memberikan kita ruangnya. Islam dia provide the space untuk kita melihat bahawa perkembangan Islam pun berlaku di dalam kitaran itu. Dan itulah sejarahnya di mana Islam mampu untuk kekal sampai hari ini, antara flexibility dengan prinsip yang dia pegang. Dan saya rasa dalam keadaan pengalaman Tunisia, pengalaman Mesir, pengalaman sebelumnya di Algeria pada tahun 90-an, pengalaman di Sudan, pengalaman yang terkini sekali, ya, di Tunisia dan Egypt, dan jangan lupa pengalaman itu lebih awal pada tahun 90-an, iaitu di Turki, ya, sebelum Erdogan, ya. So, this bagi saya adalah khazanah yang setiap kali kita menggalinya adalah untuk kita mengambil pengajaran. Afala tatadhakkarun, afala ta'qilun. Kamu tak fikir ke? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Dan di sinilah lahir teori-teori tentang bagaimana Islam harus wujud dalam suasana post kejatuhan khalifah. Apa itu perbalahan antara khilafah dengan daulah, dan sudah dibahas dengan tuntas oleh Rashid Ridha, yang membawa kaedah yang menjadi perbahasan panjang pada awal jatuhnya khilafah, iaitu ma la yudriku kulluhu la yutraku kulluhu. Barang apa yang tak dapat semua, jangan tinggal semua. Maka lahirlah konsep daulah. So, anda mendengar daulah ni, zaman dulu kita dulu tak ada daulah. Yang ada ialah khilafah. Itulah sistem politik yang menaungi umat Islam. Tapi dengan jatuhnya khilafah, ulama berbeza pandangan macam mana nak buat. Ada yang kata kita pindah ke khilafah, cari juga supaya khilafah. Itu bincang panjang. Masa post nak jatuh khilafah, sebelum jatuh tu nak pindah ke Jazirah Arabiah ke, ada yang kata kita pindah ke benua India, ada yang kata kita pindah ke Nusantara. Kerana waktu itu dah lemah sangat, akhirnya perbalahan perbincangan itu mati kejap di situ. Dan saya dapat cerita ni pertama ialah melalui bacaan buku saya, Studi Islam oleh Hamka, di mana Hamka menceritakan bapa dia hadir dalam salah satu muktamar memikirkan tentang di mana khilafah itu patut dipindahkan. Oleh kerana kelemahan waktu dengan perang Sueznya dan sebagainya, maka benda itu senyap, tak ada bincang. Tapi saya buka satu buku politik contemporary Islamic contemporary politics, saya jumpa satu pandangan yang menarik,
ya, ia menyebut tentang bahawa rupanya sebelum umat Islam boleh kompromi dengan maksud daulah, panjang perbahasan, dan diserang teruk ialah Rashid Ridha yang menyatakan dia ni ulama liberal kerana dia menolak khilafah. Wahal dia mengambil pendekatan ma la yudriku kullu la yutraku kullu. Apa yang tidak dapat semua jangan tinggal semua, maka dia kata berpada dengan daulah. Tapi Imam Hasan Al-Banna dia melakarkan semua itu dalam bentuk program dan pemikiran yang lebih jelas dengan menyatakan bahawa hari ini kita berdepan dengan realiti, maka dia bercakap tentang watan Islami, bumi watan Islam. Walaupun khilafah sudah tidak ada, tapi bagi dia semua watan yang ada orang Islam itulah watan Islami. Jadi mereka nak kompromi dengan istilah khilafah yang sudah hilang dengan segala institusi dan dia punya sistem dia itu kepada satu realiti, iaitu apa? Negara bangsa. Negara bangsa terjajah hasil daripada penjajahan, the emergence of the nation state, yang mana nation state itu identified by geographical boundary yang bersifat race, background of ethnics, religion and also language. Akhirnya umat Islam terpecah kepada nation state. Nah, dalam konteks itulah ulama fikir, macam mana ni? Dulu kita khilafah, sekarang kita dah jadi nation state. Adalah ulama yang ambil pendekatan tak boleh terima langsung, kita kena kembali balik kepada khilafah. Mereka hanya bercakap benda-benda teori yang tidak praktikal. Tapi ada yang katakan kita kena reality. Ada yang pula cair langsung. Dia kata khilafah ke, daulah ke, kita tinggallah semua ni. Kita embrace secularism. Kita embrace the new nation. Kita embrace the modern age. Kita embrace the western civilization. Maka kalau orang dulu pun dah bincang benda ni, takat hari ni orang kata dia ni liberal, dia ni biasa. Kita hanya perlu melihat macam mana susur galur pemikiran itu telah memenuhi. Kita tak baca itu masalah dia. Kita ingat hari ni baru benda ni timbul. Tapi saya bersikap positif sebagai bukan sahaja orang yang memikir, tapi orang yang terlibat secara terus dalam gerakan Islam. Maka saya melihat bahawa perlu kepada satu pembungkahan kepada idea-idea ini dan tidak menutup ruang itu hanya dengan melihat satu cara saja, tetapi dengan melihat experience orang lain. Dan mungkin nanti ada masa kita boleh bincang tentang pengalaman Mesir, pengalaman Tunisia, yang semua saya dedikatkan dalam tulisan-tulisan saya dalam drmujahid.com dan juga dalam Malaysian Insider. Boleh baca idea-idea yang kita rakamkan. Bukan apa, inilah generasi yang ada depan saya ni, biar dia baca, biar dia tengok. Mungkin zaman you all akan jadi lebih teruk daripada itu. Dan pada saat kita merasa, oh dah menang, pada saat kita merasa, oh ikhwan dah menang, that's it, that's the end, after 60 years, rupanya datang another chapter pula. So it is never end struggle, ya? Dan kita tak rugi kalau kita berfikir, kerana berfikir itu sendiri adalah satu struggle yang cukup besar. Matlamat dia tadi dalam mengekalkan prinsip, tapi pada waktu yang sama bagaimana flexibility nak embrace reality yang ada di depan kita.